very good morning to bagi tahun 2021. Bagi yang ada komen, bagi yang ada menonton pagi ni, terima kasih. Boleh komen dekat ruangan bawah. Hari ni kita bawa dua panel, bukan calon-calon panel kita pada pagi ni. Kita jemput khas untuk semua penonton SSM siri keempat tahun 2021. Bukan siri ketiga, siri keempat bila saya dah cek semalam, siri keempat bagi tahun 2021. Boleh komen di ruangan bawah. So Haji Hasbullah, how are you? Are you working from home today? Okay, Alhamdulillah, yes. Terima kasih. I'm okay. Terima kasih kena jemput sekali lagi. Bagi tahun dulu. So bagi yang baru menonton, boleh share posting ini di FB tuan-tuan dan puan-puan agar lebih ramai lagi yang menonton SSM siri keempat bagi tahun 2021. So saya nak test suara saya jelas ya? Jelas ke? Jelas ke? Alhamdulillah jelas kat sini. So Haji Hasbullah, I gave to you untuk tajuk hari ni dengan memperkenalkan kita punya panel untuk SSM siri keempat bagi tahun 2001 dengan tajuk yang akan dikongsikan pada pagi ini iaitu rawatan emosi semudah tepuk dan geleng. Okay, Haji Hasbullah, I gave it to you to introduce our two panel today. So silakan Haji Hasbullah. Okey, terima kasih banyak Cik Ros. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat berjumpa lagi dalam Sembang-Sembang Mak kali siri keempat tahun 2021. Tuan-tuan dan puan sekalian, terima kasih kepada mereka yang menonton siri kita dalam FB Mak kali ini. Maka marilah saya dengan sukacitanya. Tajuk kita pagi ini cukup menarik, iaitu rawatan emosi semudah tepuk dan geleng. Dan panel yang kita jemput pagi ini memang tak asing lagi, bukan calang-calang seperti mana Cik Ros katakan tadi. Jadi untuk itu, marilah daripada saya cakap sorang-sorang ni, mari kita perkenalkan panel kita yang tak asing lagi ni. Cik Ros, kita boleh masukkan mereka, insyaAllah. Ya, dah timbul Tuan Haji Adnan. Okey, Tuan Haji Haril, wah handsome beliau ni. Hi, good morning Haji Adnan and Tuan Khairil. Good morning to you both. Good morning to you, Cik Puan Razila. Assalamualaikum, Haji Hasbullah. Apa khabar? Sihat dah? Waalaikumsalam. Alhamdulillah sihat. Tuan macam mana, okey? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Tuan Haji Hairil macam mana? Sihat guys? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Tuan Haji? Hai, alhamdulillah. Yang di sana apa khabar, juga sihat ke? Alhamdulillah, syukur. Ya. Tidur cukup ke? Tidur cukup. Ini cerita pasal tidur ya. Ya, tidur lewat malam tu. Okey, terima kasih. Pertama sekali bagi pihak Mak, saya mengucapkan terima kasih kepada Tuan Haji Hairil alias Mr. K. Saya biasa panggil Mr. K ni, sipu saya ni. Dan juga Tuan Haji Adnan bersama partner yang kita sukar nak dapat dalam satu sesi yang begini. Terima kasih banyak kerana sudi meluangkan masa bersama-sama dalam sesi Mak kali ini. InsyaAllah rakan-rakan kita akrab di luar sana yang sedang mengikuti FB kita secara live hari ini memang mengenali sama sekali mereka yang pernah mengikuti program yang dianjurkan oleh Tuan Haji Hairil dan juga Tuan Haji Adnan. Okey, pada pagi ini kita sembang santai saja Tuan Haji. Tajuk pun tajuk santai, iaitu rawatan emosi semudah tepuk dan geleng. Jadi sebelum kita tepuk dan geleng tu, apa kita mulakan untuk kita memberkati majlis kita pagi ini, untuk kita hadahkan bacaan Al-Fatihah kepada Rasulullah SAW, sahabat-sahabat baginda, keluarga baginda, guru-guru kita, muslim-muslimat yang sibuk kita, supaya majlis kita berkata Allah SWT. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir bi amri amal ba'. Pertama sekali syukur kepada Allah Subhanahu kerana telah memudahkan kita bertemu dalam siri Mak Sembang Mak kali keempat tahun 2021. Saya bersyukur yang amat sangat kerana bersama-sama kita pada pagi ini ahli panel yang cukup terkenal, yang mana dengan tajuk ini memang orang kata kacang lah bagi mereka. Dan saya mengucapkan penghargaan sangat tinggi, terima kasih kerana dapat meluangkan masa bersama pada siri kali ini. Terima kasih atas penerimaan untuk bersama-sama kita pagi ini. Terima kasih Tuan Haji dan Haji Hanan dan juga Tuan Haji Hairil. Sama-sama dan terima kasih juga atas peluang dan ruang, insyaAllah. InsyaAllah, Alhamdulillah. Okey, yang penting sekali sihat dan walafiat ya Tuan. Ya, sama. Betul. Alhamdulillah. Pasti ada orang kata kalau tak sihat, kena tepuk dulu dan geling. Saya bila sebut pantai santai ni, saya pun nak pantai santai jugalah. Puk amai-amai. Oh, mari kita ramai-ramai penuntun siri majlis ilmu. Tidak bagi. Wow, hebat. Tapi Kena lagi beli hebat. dah, kena beli. Sebab apa saya bila masuk tangan sipu dengan Tuan Haji ni, saya rasa relax ni. Tak terasa stres. Tambahan pula kita pun dah santai malam tadi dengan kita jalan-jalan tepuk-tepuk. Okey. Alhamdulillah pada pagi ini saya rasa mungkin Tuan Haji Adnan ataupun Tuan Haji Hairil akan share slide tentang perkenalkan diri masing-masing ya. Saya nak mulakan dengan mana dulu Tuan Haji? Kalau ikut yang dibagi pada saya tu, Tuan Haji Adnan nombor 1. Yes, benar. Betul lah. Okey. Ya, benar. Tuan-tuan, pertama sekali marilah kita ucapkan terima kasih pada sahabat-sahabat kita akrab di luar sana yang mengikuti siri kita pagi ini, yang meluangkan masa untuk berbicara bersama dengan Haji Hairil Anwar dan Haji Afnan dengan tajuk rawatan promosi semurah tepuk dan geleng. Alhamdulillah. Jadi bagi memperkatakan siapakah mereka ini, orang yang tidak asing lagi dalam siri NLP. Sebab saya ni dengan sipu saya ni, saya rasa segan sikit minta izin Tuan Sipu nak mulakan, perkenalkan. Kena minta izin pada sipu, kalau tidak ni tak ada berkat ni. Tok Guru kata ilmu datang di Tok Guru. Kalau Tok Guru datang, insya-Allah ilmu itu akan berpandangan. Okey, sebagai mula mukadimah untuk pagi ini, marilah kita perkenalkan panel kita yang pertama pagi ini adalah Tuan Haji Afnan bin Haji Abdul Fattah. Beliau muda lagi ni, saya tengok pandang ni, Allah handsome orangnya. Berpengalaman 20 tahun dalam bidang latihan perjawatan di badan berkanun dan swasta. Okey, selain itu boleh memiliki persijilan. Boleh Tuan Haji Afnan tayangkan slide tu sebab saya nak crosskan dia macam tu. Boleh. Saya sekejap ya. Ya, pasal banyak ni saya tengok sampai dekat 20 nak baca ya. Okey. Persijilan beliau ialah Certified Islamic Trainer PHMB Malaysia, Certified Master Instructor Body Language. Ini minat ni, saya minat body language ni. Dan banyak lagi Master Trainer Neuro-Linguistic Programming USA, boleh kata semua ni daripada USA. Kenapa USA ni? Rupa-rupanya beliau ni jejaka kita pagi ini ialah USA dan sedang mengikuti sarjana pendidikan pendidikan MBA. Saya tertarik bila dia sebut tajuk ya, dia sebut mempunyai seorang isteri. Oh, seorang isteri. Saya tu dulu dot. Dan 6 orang anak. Itu rasa terjenyum dia nampak 6 orang anak yang terdiri daripada 5 lelaki dan 1 perempuan. Hebat hero ni. Semua hero ramai ni, 5 lawan 1 ni. Okey, di segi media sosial pula dia memang terkenal dari YouTube yang mana tuan boleh lihat, boleh share. Okey dah nampak. Okay, terima kasih. Okey, dekat kepakaran bahasa memang tak asingkan lagi. Banyak tu sambil hipnosis, bahasa badan, tulisan tangan, imej dan warna. Yang paling mahal tu kebolehan berbahasa ni. Bahasa Melayu, bahasa Inggeris, Arab, Perancis, Spanyol, Jerman, Urdu dan Jepun. Wah, kalau macam tu pagi kalau Jepun, ohayo gozaimasu. Betul tak?
Ayo gozaimasu. Waalaikumsalam. Lupa lah. Dia kena cuba juga pasal sekali-sekali dah lama tinggal kan. Pergi Jepun 2003 masa kursus JAKA lalu. Dia lupa. Okey, benar. Okey, alhamdulillah. Jadi itulah biodata fasilitator kita yang pertama, Tuan Haji Afnan. Banyak ni tuan-tuan boleh baca daripada awal saya cross sebenarnya maklumat tadi. InsyaAllah hobi beliau ni cukup hebat ni. Hobi belajar bahasa. Saya jogging belajar bahasa saya minat. Paintballing tu terhad sikit. Sekarang ni kena kawal. Okey. Alhamdulillah. Patutlah beliau dalam keadaan yang macho ya. Kita tengok sikit pandang dengan wajah dan penampilan dirinya. Allah Akbar. Cukup bergaya lah. Mengalahkan lah. Okey. Seterusnya kita perkenalkan fasilitator kita yang kedua. Ini sifu saya ni. Tuan Haji Khairil Anwar bin Darus alias Mr. K. Okey. Saya selalu bersiaran bersama beliau dalam siri Menjadi Anak Murid lah, untuk siaran yang selalu dialurkan bersama dengan Cikgu Zam. Tuan JK ya, Mr. K. Betul kan? Benar. Okey. Betul, Beliau betul. pernah berpengalaman menjadi jurulatih di sektor kerajaan dan swasta sejak tahun 2006. Oh, lama tu. Dan persetujuan beliau certified CTC trainer daripada USA juga. Semua ni dari USA ni. Banyak tu. Dah keluarkan tadi Mr. K. Biodata Raji. Okey. Latar belakang beliau memiliki sarjana syariah dan pengajian Islam UTM. Sarjana muda fiqh dan pengajian Islam Jordan. Wah, Masya Allah. Okey, hebat ni Raji kita. Tapi kali ni terlibat dalam bidang kemanusiaan ni. Fasilitator. Okey, media sosial. Media sosial beliau atau FB IG beliau adalah Khairil Anwar Darus NLP. Okey, tuan-tuan boleh lihat di situ. Kepakaran dan bahasa, beliau memiliki latihan korporat guru dan pelajar, coaching korporat dan individu, rawatan ketegangan sosial dan LGBT, berkebolehan bahasa Melayu, Inggeris dan Arab. Kaifalaka ya Rabbi, ya Haki. Alhamdulillah, Mumtazin. Kaif hala akhi? Aku nak belajar dengan sifu. Okey, tuan-tuan sekalian, saya dah perkenalkan sikit data belakang fasilitator panel kita pada pagi ini. Saya rasa mereka berdua ni boleh mengundi sesi kita dengan cantik sekali kerana memang selalu berpasangan. Jadi saya akan berikan sesi ini kepada Tuan Haji Khairil dan juga Tuan Haji Afnan untuk sesi seterusnya. Dan saya akan mencelah bila ada soalan-soalan nanti insyaAllah. Rawatan emosi semudah tepuk dan geleng. Kita kenalkan Tuan Haji Khairil alias Mr. K dan Tuan Haji Afnan pada siaran tuan-tuan sekalian. Persilakan. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa khabar semua? Salam ceria diucapkan daripada saya, Afnan dan juga partner saya iaitu Mr. K. Ya, bersama-sama dengan sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian untuk perkongsian kita pada pagi ini. Masya Allah, terima kasih, jutaan terima kasih diucapkan kepada Tuan Haji Hasbullah atas intro yang telah diberikan. Masya Allah. Azam Fadli Robi, semuanya adalah milik Allah. Kami hanya perantara sahaja. Namun, ianya juga merupakan satu asbab mengapa kami bersama-sama untuk pagi ini berkongsi dengan sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian. Baik, pada pagi ini insyaAllah saya dan juga Haji Khairil ataupun Mr. K, kami akan bersama-sama berkongsi dengan sahabat-sahabat semua yang dikasihi, iaitu sedikit pengenalan apakah itu CTC. Dan insyaAllah selepas itu akan diserahkan terus kepada sahabat yang saya kasihi iaitu Mr. K untuk menerangkan teknik clapping dan juga teknik neck squeezing. Dan selepas kami menerangkan sedikit tentang CTC dan juga tekniknya, kami akan buka untuk Q&A yang mana insyaAllah kami akan jawab soalan-soalan yang ada daripada para hadirin sekalian dan kami akan membuat sedikit kesimpulan seterusnya. Terima kasih. Baik. Jadi boleh saya tahu mungkin siapa-siapa yang ada pada online ni boleh menunjukkan thumbs up untuk menunjukkan kehadiran sahabat-sahabat yang dikasihi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih kepada semua yang memberi salam
berikan thumbs up untuk menunjukkan kehadiran sahabat-sahabat yang dikasih sekalian. Okey. Ya, Alhamdulillah ramai betul yang ada di sini. Okey, baik. Kita akan terus kepada perkongsian yang seterusnya, iaitu sedikit pendahuluan. Okey. Apakah itu CTC? Okey. CTC ataupun Creative Trauma Cleansing, ya, ianya telah diperkenalkan oleh salah seorang daripada tok guru kami yang berada di Indonesia, iaitu Bapa Jumal Multazam. Okay. Bapa Jumal Multazam merupakan salah seorang daripada practitioner untuk NLP di Indonesia. Beliau juga merupakan trainer untuk NLP di Indonesia. Dan beliau telah mengenemukan teknik ini yang dinamakan Creative Trauma Cleansing berdasarkan daripada apa yang beliau telah lalui, iaitu penyakit beguk. Okay. Penyakit beguk ataupun dipanggil gondok. Gondok ya Syekh? Dia panggil ya? Ya, gondok. Ya, gondok. Ya, gondok. Jadi daripada situ beliau telah mendapati bahawa segala emosi banyak yang berkumpul di sini. Dan ada pepatah Jawa, ini yang dikatakan oleh Bapa Jumala, bahawa ianya marah seperti gondok kerana ada seekor katak apabila dia menunjukkan emosinya yang akan kembangkan pada bahagian tekuk. Dan siapakah dia Bapak Jumala ini? Bapak Jumala merupakan headmaster untuk SKM Telekom Purwokerto. Okay? Namun beliau telah bersara daripada syarikat telekomunikasi di Indonesia ini. Dan kini beliau masih lagi menjadi chairman di Alam Arido Foundation, iaitu dia terletak di Semarang, dan merupakan founder untuk VC Success Indonesia, International Certified NLP Trainer dan Coach, dan juga beliau merupakan Certified Neo NLP Master Trainer, dan beliau juga merupakan alumni bagi Unleash the Power Within daripada Anthony Robbins USA. Okay, jadi beliau bertemu dengan Anthony Robbins, banyak telah di-coach oleh saudara Anthony Robbins. Dan beliau juga mempelajari Clean Language, Clean Language daripada Judy Rees UK. Dan beliau juga merupakan author ataupun penulis bagi buku Nothing is Impossible. Dan kini Bapak Jumala merupakan salah seorang daripada motivational speaker ataupun speaker untuk motivasi di Indonesia sana. Okey. Baik. Jadi sebelum saya membuat perkongsian berkenaan dengan CTC, apakah itu CTC, bagaimana CTC ini bekerja, macam mana CTC ini sebenarnya sangat efektif, kami akan kongsikan bersama dengan sahabat-sahabat yang dikasihi beberapa video testimoni. Okey. Yang mana CTC telah alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala telah berjaya mengubati serta membantu para pesakit sembuh daripada pesakitnya. Okey, video yang pertama ini adalah berkenaan yang diambil di Singapura. Okey, Pak Osman telah mengalami lumpuh di sebelah kirinya. Pada asalnya beliau tidak boleh berjalan dengan sempurna. Namun dia asbab daripada CTC ini beliau dapat berjalan dengan baik. Okey. Ada isu lain lah, Tuan. Ada isu lain di sini. Okey. Internet mungkin. Mungkin internet. Ataupun mungkin saya di ruangan chat nanti ya. Okey, baik. Tak apa. Nanti saya akan kongsikan berkenaan dengan video ini pada ruangan chat kerana apa yang kami sampaikan video-video ini agak menarik untuk sahabat-sahabat yang dikasih sekalian mengetahui bagaimana efektifnya
CTC ini dalam membantu pesakit ini, iaitu Pak Osman, di Indonesia, di Singapura. Beliau seperti mana saya telah maklumkan mengalami kelumpuhan di sebelah kiri. Dia tidak boleh berjalan dengan sempurna. Berjalan dengan menggunakan tongkat. Namun alhamdulillah dilakukan CTC kepada Pak Osman ini dan beliau boleh berjalan tanpa menggunakan tongkat. Masya Allah, hebat, subhanallah. Bila kita tengok, saya mula pun bila saya tengok pada video klip ini, saya merasakan macam, macam mana ni, tepuk-tepuk je, lepas tu geleng-geleng je boleh sembuh. Ini satu benda yang baru. Dan yes, memang bila kita lalui lihat daripada apa yang telah ditunjuk dan juga dibuat oleh practitioner CTC ini, memang ternyata CTC ini adalah satu kaedah rawatan alternatif yang boleh membantu sekiranya mengalami keadaan emosi. Okey. Dan seterusnya kami video slide berkenaan dengan testimoni boleh dikongsikan, Syed? Silakan. Sila. Okey, baik. Ini adalah beberapa testimoni yang telah diberikan oleh para peserta CTC. Dan yang menariknya, slide di sini adalah yang telah dikongsikan oleh Tuan Engineer Kazrin. Tuan Engineer Kazrin yang banyak mengaplikasikan dan beliau juga telah berkongsi kepada kami malam tadi bagaimana seseorang yang mengalami gangguan emosi telah berjaya diselesaikan oleh Engineer Kazrin ini hanya melakukan teknik tepuk-tepuk geleng-geleng. Dan ini adalah daripada Tuan Syahrul daripada Lembaga Kemajuan Penduduk Malaysia yang menerangkan dan juga memberitahu bagaimana CTC ini telah banyak membantu beliau dalam isu-isu berkenaan tentang emosi. Syekh, teruskan Syekh. Mungkin kita pergi pada slide hidayat. Okey. Ini adalah salah satu daripada real life situation. Real life situation di mana selepas pada program kami meminta peserta untuk melakukan praktikal. Dan seperti mana yang ada pada skrin sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian adalah bagaimana Tuan Hidayat ini, dia memang ada isu pada ketika itu dan dia membuatkan dan dia melakukan CTC terhadap dirinya dengan bantuan partner dia, sahabat dia. Dan ketika itu beliau memang mempunyai isu dan alhamdulillah isu tersebut dapat diselesaikan. Dan dalam sesi kami ini terdapat dua kes yang mana ketika mereka melakukan sesi praktikal ini mereka memang mempunyai isu. Dan satu lagi isu tu memang sangat-sangat menyentuhnya dan namun apabila ianya selesai dia merasa sangat-sangat lega dan sangat-sangat gembira dan sangat-sangat seronok kerana emosi yang sebelum ini yang telah lama dipendamkan namun dapat dilepaskan dan juga beliau merasa sangat-sangat lega. Dan kita terus pada slide ke-12 Syah. Yang mana? Seterusnya. Yes, slide yang ke-12 terus. Jadi apakah itu CTC ataupun Creative Trauma Cleansing? Creative Trauma Cleansing adalah satu kaedah di mana kita membersihkan, cleansing, membersihkan dan membuangkan emosi-emosi yang terpendam dalam diri seseorang. Ataupun sekiranya tuan-tuan perempuan, sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian menjadi perawat, membuang serta membersihkan emosi pada klien kita. Tidak kira sama ada emosi tersebut emosi yang positif, emosi yang negatif, sama ada baru saja berlaku ataupun sudah lama berlaku.
kaedah CTC ini adalah satu kaedah bagaimana ianya membersihkan serta membuang emosi-emosi tersebut. Okay? Dan sekali lagi ingin kami tekankan di sini sama ada emosi positif ataupun emosi yang negatif yang mana yang ingin dibersihkan. Dan ada beberapa juga kes-kes yang insyaAllah akan dikongsikan oleh Mr. Kim nanti yang menunjukkan bagaimana hanya tepuk-tepuk, geleng-geleng dan boleh dilakukan dengan sendiri. Alhamdulillah emosi tersebut yang sudah lama terpendam boleh dibuang. Okey. Dan apa yang cara kerja daripada CTC ini, share slide 14. Okey. Mengapakah ditepuk dan juga difokus pada bahagian rahang ini? Okey. Sekiranya anda sedang marah ataupun anda sedang kecewa ataupun anda sedang menunjukkan satu emosi-emosi yang mungkin sedih, kebiasaannya semuanya akan ditumpukan pada bahagian rahang. Sebagai contoh, marah. Kita akan makan bibir kita sehingga ternampak rahang kita. Okey, dalam keadaan marah. Okey. Dalam keadaan marah. Okey. Jadi apabila kita dalam emosi kita yang dalam keadaan tertekan dan juga marah, di situlah di mana trigeminal nerve ini telah diaktifkan, telah diberitahu berkenaan dengan keadaan di mana mereka sedang marah. Okey. Jadi apabila kita menepuk-nepuk ataupun geleng-geleng, oleh kiri, oleh kanan, adalah situasi di mana kita mengurangkan ataupun meredakan kita punya emosi marah tersebut. Okey? Baik. Okey, sebelum saya teruskan, saya nak check sama ada Mr. K dan juga Haji Hasbullah ada lagi ya? Saya ada. Mr. K Suara? ada lagi ya? Saya ada. Ada? Okay, baik. Sekarang ni okay, saya cuma nak check apa tu slide dikongsi oleh Syekh ataupun diri saya, slide saya sekarang. Macam saudara Afnan je yang sedang ni. Okey, saya stop sharing dulu. Lepas tu tuan tak apa kalau tak untuk sementara ni biar saya gunakan slide saya dulu. Mudah sikit. Alright. Okey, baik. Okey. Jadi trigeminal nerve ini telah dirangsangkan dan bagaimana emosi tersebut yang membolehkan untuk kita buang adalah dengan cara kita menepuk-nepuk memaksa nerve kita ini menghantar signal pada amygdala di dalam otak tengah. Okey, untuk memberitahu membuangkan isu-isu ataupun emosi-emosi tersebut. Kerana trigeminal nerve ini adalah seperti satu benteng, seperti satu penahan apabila kita dalam keadaan emosi kita yang sedang marah ataupun sedang sedih ataupun emosi yang positif seperti gembira, seronok, suka. Di sinilah yang akan menjadi pembenteng yang akan menahan segala emosi tersebut daripada terus dihantar ke otak tengah kita ataupun amygdala ini. Namun melalui kaedah tepuk-tepuk dan juga geleng-geleng, kita memaksa emosi tersebut untuk dihantar ke amygdala dan juga dibuang. Okey. Keadaan ini, proses ini diterangkan dengan lebih mudah melalui video berikut yang telah diterangkan oleh pensyarah psikologi. Mr. K, saya nak tanya macam mana neck squeezing tu secara teorinya boleh hilangkan kita punya emosi. Okey, baik.
bab teori ni ya. Okey, baik. Sekarang ni bila dia tetap ada dekat sini juga yang kita bincangkan sekarang tu. Saya rasa begini Dayat. Saya rasa sebab kat sini kan kita bahagian trigeminal nerve. Trigeminal nerve supply by all the nerve from the neck. Kita ada banyak nerve kat sini kan. Jadi bila dia nak pergi ke sini, dia kita squeeze macam tu, nerve tu akan irritate. Jadi dia akan pergi kepada trigeminal juga. And saya kata semalam, trigeminal nerve dia ada connection to the amygdala, the limbic system. So dia akan hantar signal ke situ. So dengan niat kita, dengan cadangan kita pegang betul-betul that the thing, the emotion that you want to explore out from your body. So nanti dia akan stimulate kepada kita punya amygdala di dalam sana untuk dibuang. Sama juga macam semalam kita tepuk kat sini direct to the trigeminal. This one kita stimulate other nerve that connected to the trigeminal. The issue is we want to stimulate the nerve outside to bring the center in the emotion memory center in the limbic system. Okey. Itu adalah sedikit perkongsian yang telah dilakukan oleh Dr. Nur Rashikin, pensyarah dan juga psikiatrik daripada Hospital University Sains Malaysia Kubang Krian. Okay, seperti mana yang doktor tersebut telah menerangkan adalah semua emosi-emosi kita akan pergi ke trigeminal nerve. Okey, ia adalah sebagai satu benteng ataupun satu penahan. Namun apabila emosi tersebut kita tekankan juga dan juga kita paksa dia untuk dia lebih stimulate lagi ataupun lebih dirangsangkan lagi, dia akan pergi pada amygdala, okey, kita punya limbic system, sama ada untuk membuangnya ataupun untuk kita cleansingkan dia terus. Okey, itulah di mana kita menggunakan teknik tepuk-tepuk, geling-geling. Menarik kan? Jadi sudah tentunya sahabat-sahabat, teman-teman, tuan-tuan perempuan yang dikasihi sekalian, bagaimanakah kaedah ini dilakukan? Kita nampak dah serba sedikit dia punya fungsi dia, serba sedikit bagaimana CTC ini dapat membantu dalam merawat emosi yang terlibat, serta kita pun dah serba sedikit kenal siapakah Bapak Jumalah Multazam, seorang insan yang telah diberikan ilham oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengeluarkan serta menghasilkan satu teknik yang cukup marvelous. Okey, baik. Okay. Mengapakah CTC ini kami bawa dan juga berkongsi bersama dengan tuan-tuan perempuan, sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian? Yang pertama, CTC ini adalah salah satu daripada kaedah rawatan alternatif yang mudah untuk kita meningkatkan keyakinan kita untuk menghadapi cabaran pada masa hadapan. Ianya juga dapat meningkatkan kreativiti kita dan juga jalan penyelesaian ketika kita buntu. Kita dah stres, aduh macam mana aku nak buat ni? Okey. InsyaAllah kita akan berjumpa dan Allah akan mengilhamkan kepada kita jalan-jalan penyelesaian ketika kita buntu. Rasa takut? Rasa rusing? Kadang-kadang kita ada anxiety ataupun kita rasa gelabah ataupun kita rasa kurang senang apabila kita berhadapan dengan orang, apabila kita ingin menyampaikan ucapan ataupun ketika kita berhadapan ataupun berjumpa dengan bos-bos kita, okey? Ataupun mungkin dengan seseorang yang sangat-sangat disegani ataupun diteruni. InsyaAllah melalui kaedah CTC juga dapat menghilangkan perasaan takut tersebut. Tu dia. Menerima dan mencintai seseorang apa yang ada pada dirinya. Ini cukup menarik ya. InsyaAllah akan dikongsikan juga oleh Mr. K nanti tentang cinta. Dan juga Bapak Jumalah seringkali menyebut dan juga memberitahu kepada kami bahawa melalui kaedah CTC memudahkan seseorang itu untuk
menjalani poligami ataupun menghindari poligami. Ya, macam mana itu? Kerana emosi cinta dan emosi sayang tersebut boleh kita buangkan, dan juga perasaan tidak menerima dan juga perasaan kita untuk menjadi marah terhadap sesuatu insiden boleh dibuangkan. Jadi di situ adalah satu keadaan di mana kita boleh menerima dan juga mencintai seseorang dengan apa yang adanya. Dan insya-Allah melalui kaedah CTC ini juga dapat membantu mengeratkan lagi silaturahim dan juga kasih sayang di antara kita dan juga pasangan kita nanti. Trauma, fobia, takut kepada tinggi, mungkin takut pada lipas, ataupun mungkin takut pada laba-laba, ataupun takut pada apa saja. InsyaAllah melalui kaedah trauma dan fobia, CTC mampu untuk membantu bagi menghilangkan segala jenis trauma-trauma ini. Dan ketika kami melakukan program CTC pada Sabtu dan Ahad yang lalu, terdapat seorang peserta yang mempunyai fobia untuk membawa kereta. Allahu Akbar. Jadi dia takut untuk membawa kereta kerana ada beberapa insiden pada masa lepas yang telah berlaku. Dan Alhamdulillah melalui kaedah CTC tersebut, beliau kini mempunyai sedikit keberanian. Walaupun tidak banyak, walaupun sedikit, namun beliau telah berjaya mengatasi fobia dan juga trauma akibat masa lepas untuk memandu kereta. Ya, menarik bukan? Melenyapkan ketakutan yang membelenggu. Mungkin ketakutan berada dalam kegelapan, ketakutan yang kita tidak pasti hingga menimbulkan anxiety. InsyaAllah CTC boleh membantu untuk menghilangkan segala rasa tidak senang ataupun emosi yang membelenggu. Rasa kurang nyaman, dan juga yang paling penting adalah CTC juga berupaya untuk menjadi painkiller. Ya, ini memang menjadi satu isu yang sangat hangat diperkatakan, terutama sekali apabila kita sudah biasa dengan aspirin ataupun Panadol ataupun paracetamol, okey, dalam menghilangkan sakit kepala, dalam menghilangkan apa saja sakit-sakit, kita menggunakan aspirin. Okey. Jadi insya-Allah melalui kaedah CTC ini, ianya boleh membantu kita untuk mengurangkan kita daripada terlalu bergantung kepada ubat-ubatan. Terutama sekali sakit-sakit yang tidak kronik seperti sakit kepala, mungkin sakit perut, dan juga ada kes yang ini kes dia cukup menarik yang apa yang dialami sepanjang praktisi sebagai CTC adalah ketika seseorang itu mempunyai sakit gigi. Ya Allah, sakitnya gigi sampai tak boleh nak tidur. Dan kebetulan dengan PKP ini juga melimitkan, membatasi untuk klien ini pergi berjumpa dengan doktor. Namun, Alhamdulillah melalui kaedah CTC boleh tidur malam tu dan esok boleh barulah dia pergi jumpa doktor untuk mengubati sakit yang ada. Masya Allah, bayangkan ya, kalau sakit gigi macam mana. Allah, kita nak tidur, jangan kata nak tidur, kadang-kadang bunyi bising sedikit pun kita tak tahan. Jangan kata bunyi bising sedikit, kadang-kadang masa kita nak tidur tu, kita nak berehat, nak hilangkan sakit tu, katakan dengan cahaya yang berlebihan ataupun bunyi apa saja, kita akan cepat marah. Dan Alhamdulillah melalui kaedah CTC ini membantu serta menghilangkan sakit pada klien tersebut. Okey, Masya Allah, hebat sungguh teknik ini. Okey, itu ada sedikit perkongsian daripada saya, sedikit introduksi, sedikit pengenalan tentang CTC daripada saya untuk tuan-tuan perempuan, sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian. Dan seterusnya, teknik, macam mana kaedah dilakukan? Bagaimana caranya ini dibuat? Betul ke? Jadi, insya-Allah sahabat saya Mr. K akan berkongsi bersama dengan tuan-tuan perempuan, sahabat-sahabat yang dikasihi, bagaimanakah teknik ini dilakukan. Fadhal mashkura ya Syekh. Terima kasih kepada Tuan Afnan, insyaAllah. Jadi saya share saya punya skrin Tuan Afnan ya. Ya, pada. Okey. Baik. Tuan-tuan yang dikasihi sekalian, secara umumnya di dalam pembelajaran dan keilmuan berkaitan dengan CTC ini, dia ada 4 perkara yang utama. Yang pertama sekali adalah clapping.
Okey, clapping tu adalah kita buat macam ni. Ini kita akan bincang nanti. Yang kedua adalah neck squeezing. Neck squeezing adalah kita pusing kepala ke kanan, ke kiri, naik atas, ke bawah. Okey, yang ketiga adalah dipanggil sebagai clean language. Yang mana kita akan menggunakan bahasa-bahasa yang nampaknya mengarah tapi tidak mengarah dan memang tidak mengarah. Macam itulah. Maksudnya dia punya bahasa tu adalah bahasa yang bersih daripada kenampakan seperti kita mengarah. Alright. Yang keempat adalah dipanggil sebagai metafor. Okey. Jadi kekuatan yang ada pada empat inilah yang menyebabkan kita dapat membantu untuk membantu mengatasi emosi-emosi yang menjadi hambatan ke dalam diri seseorang itu. Okey. Jadi pagi ni kita akan berkongsi pada tuan-tuan dan puan-puan dua teknik yang dipanggil sebagai clapping. Okey. Clapping ni adalah teknik yang mana kita akan duduk dengan tenang, okey, rasakan emosinya, fokus pada emosi dan juga kita akan melakukan clapping. Ini kalau misal katalah tiba-tiba kita seorang-seorang dekat dalam keadaan datang satu perasaan yang memang menghambat kehidupan kita, yang menjadikan kita sukar untuk move on dan sebagainya. Maka dekat situ itulah kita boleh terus melakukan dengan kita menepuk saja di sini. Macam mana cara untuk menepuknya? Cara menepuknya adalah di bawah rahang di sini ya. Okey, kita tepuk macam ni dan tepuk tu kena penuh kasih sayang, jangan tepuk pam. Macam tu. Dia kena tepuk penuh kasih sayang. Tepuk. Maka perkara-perkara itu menjadi release. Ada seorang saya punya klien, dia suka untuk berurut dan dia suka berurut dengan orang yang sakit. Dan bila dia dah belajar tentang CTC ni tuan-tuan dan puan-puan, bila dia berurut bab sakit tu dia buat macam ni. Masya Allah, dia kata bagilah urut sakit macam mana sekalipun. Yang penting urat tu dapat dibetulkan dan dia pun dapat mengelakkan daripada rasa kesakitan tersebut. Dan yang paling best tuan-tuan, apa sebab kita nak bawa sangat CTC ini pada musim pandemik ini? Jawapannya adalah kerana CTC boleh dipelajari dan boleh diaplikasi dengan secara online. Dia boleh dibuat dan diaplikasi dengan secara online. Bahkan tuan-tuan, ada sebahagian daripada testimoni yang kami kongsikan dengan tuan-tuan nanti di mana kami merawat dengan dalam keadaan kami drive. Kalau drive ni biasanya kalau dia adalah klien yang pertama kali, kita kata okey, kita video call dulu. Okey, bila video call saya ajar sedikit. Okey, bila saya kata clapping macam ni. Macam tu, clapping saja macam ni. Okey. Jadi lepas tu kita tutup dan kita telefon pakai telefon biasa. Bahkan Pak Jumala boleh merawat dengan menggunakan kaedah tersebut melalui aplikasi WhatsApp. Jadi maknanya tuan-tuan, dekat dalam bab kita mempunyai kesukaran untuk bertemu dan kita perlukan kesan yang efektif di dalam membantu. Maka inilah yang kita perkenalkan apa itu CTC. Baik, jadi pertama sekali tuan-tuan yang berkaitan dengan clapping itu adalah bila kita buat macam ni tuan-tuan, okey, kita akan buat gini. Gitu. Alright. Okey, itu buat je sendirian. Buatlah sebanyak yang mungkin fokuskan kepada emosi yang kita ada, yang kita nak buang tersebut. Dekat sini kita cleansingkan dia. Kita cleansingkan dia. Itu dia benda yang kita boleh buat untuk kita merawat untuk diri sendiri. Baik, andai kata ketika kita merawat ini tak boleh juga, ataupun memang tuan-tuan stylenya memang perlu kepada seorang perawat, maka kita ada CTC practitioner di Malaysia dan boleh hubungi kami bagaimana untuk mendapatkan rawatan tersebut. Okey, sebab itu tuan-tuan, dekat dalam situasi ini, apa kata kalau saya dengan Tuan Afnan ada bersama dengan saya sekarang? Ini. Okey, Tuan Haji Afnan ada bersama dengan saya sekarang? Ya, ada. Sini. Okey. Baik, sekarang ni kita akan buat praktikal kalau macam mana saya merawat
seseorang yang memang perlu kepada rawatan. Saya stop sharing sekejap. Okey, kita akan buat macam mana cara untuk kita merawat. Sekarang ni Tuan Afnan akan menjadi kita punya klien. Boleh Tuan Afnan? Boleh. Macam tu lah. Okey, sekarang ni katakanlah Tuan Afnan ada satu emosi. Tuan-tuan boleh boleh tengok macam mana dia punya perjalanan ya. Okey, baik. Okey, kalau Tuan Afnan sekarang ni apa yang boleh saya bantu? Baik. Okey, apa yang Tuan Afnan saya ni kan Cik K, saya tak tahulah kenapa. Akhir-akhir ni saya selalu gundah gelanah lah Cik K. Gundah gelana. Alright. Okey. Baik, bila gundah gelana tu rasanya bagaimana? Apa emosi yang hadir daripada gundah gelana tersebut? Gundah gelana ni saya tak tahulah. Saya punya dada ni rasa macam senak sangat. So, macam tak tahulah nak cakap macam tenteram je dada saya ni. Okey. Baik, jadi gundah gelana itu ada ada di dada, ada di dada ke macam tu Tuan Afnan? Ya, betul tu Cik K. Saya ada kat dada lah. Saya tak tahu macam kena ikat je dada saya ni dengan rantai besi Cik K. Alright, okey. Masya Allah. Okey, sekarang ni Tuan Afnan, kalau dalam sesi ni, apa kata kalau kita menggunakan satu kaedah yang dipanggil sebagai clapping. Clapping tu adalah Tuan Afnan sekarang ni kena, bila saya kata clapping, Tuan Afnan clapping begini. Alright. Okey. Tuan Afnan menulis tangan kanan ke tangan kiri? Saya tangan kanan. Okey, tangan kanan. Jadi bila menulis sebelah tangan kanan, maka buat dekat rahang sebelah kiri. Macam ni. Macam ni? Okey. Ini dekat belah bawah tulang rahang ni? Bawah tulang rahang ni dia macam tu. Okey. 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 Jadi bila dalam keadaan tersebut apa yang Tuan Afnan boleh buat adalah bila saya kata clapping, maka Tuan Afnan harus melakukan clapping sambil menjawab apa yang saya sebut. Boleh? Okey. Boleh kita mulakan sekarang? Boleh. Ya, boleh. Okey. Dan clapping tu dengan penuh kasih sayang Tuan Afnan. Okey, baik. Alright, okey. Boleh kita mula? Baik, kita mula sekarang. Okey, baik. Okey, clapping. Okey, kita mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Sekarang ni Tuan Afnan menyatakan yang Tuan Afnan berada dalam keadaan gundah gelana. Gundah gelana itu berada di bahagian mana di tubuh badan Tuan Afnan? Bahagian dada. Bahagian dada. Berapa skala 0 hingga 10 gundah gelana tersebut? 10. 10. Okey. Baik, kalau gundah gelana itu ditukarkan kepada benda, dia seperti apa? Seperti rantai besi yang berkarat. Seperti rantai besi yang berkarat. Apa yang Tuan Afnan mahukan daripada rantai besi yang berkarat itu? Saya nak rantai besi itu hancur terus. Hancur. Seandainya rantai besi itu hancur, apa yang terjadi kepada Tuan Afnan? Saya merasa bebas seperti seekor burung boleh terbang ke mana saja. Azim, ya, bebas seperti seekor burung yang boleh terbang ke mana saja. Okey, teruskan clapping, teruskan clapping, 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 clapping lagi, clapping lagi, clapping, 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 clapping. Apa terjadi kepada rantai urut itu sekarang, Tuan Afnan? Semakin lama semakin longgar. Okey, good. Clapping lagi, clapping lagi, clapping lagi. Berapa skalanya sekarang? 6. Okey, clapping lagi, 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 clapping lagi. Apa terjadi kepada rantai itu sekarang? Sebagiannya sudah jatuh berkecai. Alright, okey. Berapa skalanya sekarang? 5. Good. Clapping lagi, 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 clapping lagi. Okey, berapa skalanya sekarang? 3. Okey, apa terjadi kepada rantai itu sekarang?
Hanya sikit saja yang tertinggal. Good. Clapping lagi, 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 clapping lagi. Apa terjadi kepada rantai itu sekarang? Semuanya sudah hancur. Azim. Okey, berapa skalanya sekarang? Kosong. Good. Okay, stop clapping. Alright, Alhamdulillah. Okay, how do you feel now, Tuan Afnan? Alhamdulillah, rasa sedikit lega. Okay, rasa sedikit better. Okay, jadi bila dalam keadaan tersebut tuan-tuan dan puan-puan, itu adalah praktisi yang kita buat apabila kita merawat dengan menggunakan rawatan yang dipanggil sebagai memory clapping. Yang mana memory clapping ini adalah digunakan untuk kita pertama membersihkan emosi yang kita nak buang. Okey, membersihkan emosi yang kita nak buang. Okey. Yang kedua adalah dia untuk membuang kesakitan-kesakitan hasil daripada penyakit-penyakit medikal yang ada. Contohnya, kalau misal kata dia sakit gigi sebagaimana yang disebut oleh Tuan Afnan, maka kita boleh tolong dia untuk hilangkan sakit gigi dan kemudian dia boleh pergi ke klinik gigi. Ya. Okey, kalau misal kata dia sakit kanser. Saya ada seorang klien dia sakit kanser. Malam-malam dia punya kaki tu rasa bersemut aja. Macam tu. Jadi mana yang bersemut tu kita hilangkan. Yang kanser tu diteruskan dengan rawatan dengan doktor. Jadi maksudnya dekat dalam bab tersebut dia membantu dan sangat membantu dan memudahkan kita membantu. Paling best tuan-tuan adalah ia boleh dilaksanakan secara online bahkan ketika sedang memandu. Jadi bila saya bersama-sama dengan para akrab, sepanjang saya buat program Certified NLP secara in-house dekat jabatan-jabatan kerajaan, seringkali para akrab bertanya, okey Ki, selepas ini jika bertemu teknik yang mudah sebagaimana yang kita dah kongsikan dalam NLP, okey teknik lagi mudah, bagi tahu dekat kami. Dekat situlah yang menyebabkan kami berkejar-kejar untuk memberitahu kepada tuan-tuan untuk kita memberitahu teknik yang sangat mudah ini. Baik, yang ketiga tuan-tuan, memory clapping ini juga ya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala kita dapat membantu untuk merawat berkaitan dengan kes ketagihan seksual dan juga LGBT. Kita ada dia punya testimoni yang kita akan kongsikan di akhir nanti. Jadi maknanya dekat dalam bab tersebut tuan-tuan ya, terkini kita buat dengan para pelajar yang mana dia tajuk program itu adalah pengurusan gadget dan emosi menjelang SPM. Jadi dekat dalam keadaan tersebut oleh kerana dia pakai Zoom tuan-tuan, maka dekat situ kita pilih salah seorang daripada peserta. Ini kalau Zoom memang kita pilih salah seorang daripada peserta untuk buang terus emosi tuan-tuan. Yang ini terpaksalah Tuan Afnan berlakon dekat dalam keadaan tersebut untuk tuan-tuan nampak macam mana schedule untuk kita melaksanakan kaedah tersebut. Ya. Okey, baik. Katakanlah tuan-tuan dekat dalam keadaan tersebut, ya, dalam keadaan tersebut tiba-tiba kita punya klien tu dia tak boleh nak bayang tuan-tuan. Tak boleh nak bayang. Sebagaimana suatu hari tuan-tuan, kita pergi ke sebuah ke kenduri. Ya, kenduri kecil-kecilan tuan-tuan ikut SOP. Dan pada masa tersebut sebelum PKP. Dan pada masa tersebut tuan rumah menghadapi satu penyakit yang dipanggil sebagai anxiety. Dia adalah seorang bos dekat sebuah agensi dan dia ada anxiety. Dan pada masa tersebut kita bantu rawat beliau selepas daripada habis kenduri di hadapan ramai-ramai orang. Wah, macam demo. Tiba-tiba salah seorang daripada peserta, daripada tetamu tu tuan-tuan, dia punya pembantu rumahnya ikut. Pembantu rumahnya itu adalah orang Indonesia. Jadi pada masa tersebut bila saya nak bercakap, okey dia sakit gigi. Dan bila saya kata skalanya berapa, dia seperti apa, dia kata tak faham Pak. Ya, masa tu saya belum lagi teror bahasa Indonesia pun. Jadi pada masa tersebut, pada masa inilah yang sesuai untuk kita buat yang dinamakan sebagai next quizzing. Ya, next quizzing. Contohnya lah macam Tuan Afnan tadi. Dia kata dia gundah gelana. Bila dia gundah gelana, okey Tuan Afnan, gundah gelana tu ada di mana? Oh tu ada dekat dada. Itu senang. Kata
Guna gelana dekat mana? Tak tahulah kat mana. Berapa skala? Tak boleh nak fikir. Macam tu. Kemudian kalau kita kata okey, kalau guna gelana dijadikan dengan benda macam apa? Apa ke benda? Kan? Jadi maksudnya orang tu blur dan tak boleh nak faham dengan apa yang kita kata. Tuan-tuan, pada masa tersebut inilah gunanya neck squeezing. Inilah yang digunakan dekat dalam neck squeezing. Okey, jadi neck squeezing ni adalah begini. Kita bila saya kata neck squeezing, tuan-tuan, adalah kita akan menggunakan ni neck clamping dah settle. Kita adalah kita gunakan neck squeezing. Neck squeezing ni ialah benda tersebut berlaku dengan kita macam ni, ini depan. Okey, pelan-pelan ke kanan. Okey, jom kita buat, tuan-tuan. Jom kita buat. Ini buat untuk diri sendiri. Lagi-lagi kita work from home, anak-anak kita yang menghadapi tengok belajar daripada rumah, sentiasa tengok laptop dan sebagainya, sudah pasti mereka memerlukan untuk mereka berada dalam keadaan yang cukup sihat. Okey, sekejap tuan-tuan ya. Ni neck squeezing. Alright. Jadi ini adalah neck squeezing yang kita kongsikan dekat tuan-tuan dan puan-puan dikasih sekalian. Okey, dah keluar ke belum kita punya neck squeezing ni? Belum lagi. Belum. Gitu. Alright. Okay, jadi neck squeezing ni adalah dia lebih kurang sama, cuma dekat dalam keadaan tersebut ialah dekat ujungnya ni, iaitu dengan menggerakkan kepala. Okey, jom kita buat macam mana kita menggerakkan kepala tersebut. Tuan-tuan perhati dan boleh amalkan untuk diri sendiri. Okey, sekarang ni tuan-tuan, bila dalam keadaan tersebut, bila kita pandang dekat sini, kita akan pandang ke kanan. Okey, kita pandang ke kanan, kita pelan-pelan ke kanan. Okey, ke kanan. Boleh bernafas, tak ada masalah. Okey, kemudian sampai ke penghujung. Sampai ujung dah tak boleh nak pusing lagi, barulah kita ke hadapan balik. Pelan-pelan kita ke depan, pelan-pelan kita ke depan. Alright, okey, sekarang kita ke kiri pula. Okey, dan tuan-tuan, ketika kita buat neck squeezing ni, pegang betul-betul emosi yang negatif tu, tak ada masalah. Contohnya, tengah ngantuk gila, ataupun tengah malas gila, ataupun tengah marah gila, ataupun tengah benci gila. Macam tu, tuan-tuan. Maka contoh tengah benci dengan seseorang, pegang benci tersebut, pegang kuat benci tersebut, pegang kuat ke kiri, pegang benci itu kuat, pegang benci itu kuat, pegang benci itu kuat, pegang kunci itu kuat, sampai hujung, tuan-tuan, sampai dah tak boleh nak buat lagi. Maka kita ke depan balik semula, pegang betul-betul benci itu, pegang betul-betul benci itu. Okey, baik. Kemudian tuan-tuan boleh ulang balik semula, ke kanan balik semula. Okey, pegang betul-betul benci itu, pegang betul-betul benci itu, pegang betul-betul benci itu, sampai hujung dah tak boleh berpusing, sampai tak boleh pusing. Okey, pegang ke depan balik semula, pegang betul-betul benci itu, pegang betul-betul benci itu. Okey, ke kiri. Okey, pegang betul-betul benci itu, 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 dan kita ke depan balik semula. Pegang betul-betul benci itu, pegang betul-betul benci itu, pegang betul-betul benci itu. Alright. Itu adalah step. Okey, itu yang step. Jadi kita akan membesarkan emosi yang kita nak buang itu. Pegang betul-betul, tuan-tuan. Dan bila kita buat macam ni dan buat macam dia akan menjadikan emosi itu semakin besar seperti di permukaan. Itu yang menyebabkan kita mudah untuk mencucinya. Ya, tuan-tuan. Okey, sekarang bila dalam keadaan tersebut kita dah kanan, kita ke kiri, kita ke atas pula. Okey, kita ke atas pula. Okey, sampailah dongak, sampailah dah tak boleh pusing. Sampailah dah tak boleh dongak. Okey, pegang betul-betul benci itu, pegang betul-betul benci itu, pegang betul-betul benci itu,
pegang betul-betul benci itu, pegang betul-betul benci itu, pegang betul-betul benci itu. Okey, ke depan balik semula. Alright, pegang betul-betul benci itu, pegang betul-betul benci itu, pegang betul-betul benci itu. Okey, ke bawah. Okey, pegang betul-betul benci itu, 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 pegang betul-betul benci itu. Okey, dan sampai dia tak boleh tunduk lagi, kita tarik balik semula. Pegang betul-betul benci itu, 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 pegang betul-betul benci itu. Okay, good, very good. Dan tuan-tuan, ini adalah teknik yang sangat-sangat mudah untuk dibawa kepada anak-anak tuan-tuan. Jadi maknanya tuan-tuan, kalau anak tuan-tuan sekarang ni study untuk peperiksaan, dia tengah stres. Okay, kita buat macam mana? Pegang betul-betul stres tu, pegang betul-betul stres tu, dan dia buat pelan-pelan sampai hujung. Biar dia buat sendiri tuan-tuan. Kalau dia tengah study tiba-tiba mengantuk, ya, mengantuk, nak tidur mana kan. Jadi bila dalam keadaan tersebut kita pun buat jadi. Okey, kita buat. Alright, okey. Okey, mengantuk. Pegang betul-betul rasa mengantuk tu. Pegang betul-betul rasa mengantuk tu. Pegang betul-betul rasa mengantuk tu. Dan pegang betul-betul. Itu punya zikir. Yang pegang betul-betul rasa mengantuk tu, 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 pegang betul-betul rasa mengantuk tu. Okey, pegang betul-betul rasa mengantuk tu, pegang betul-betul rasa mengantuk tu, pegang betul-betul rasa mengantuk tu. Macam itulah yang boleh dibuat secara bersendirian. Okey, katakanlah saya buat dekat Tuan Afnan. Jadi Tuan Afnan dia akan menggelingkan kepalanya. Itu yang kita tepuk-tepuk, giling-giling. Durasi pun selesai. Jadi contohnya Tuan Afnan tadi. Contohnya dia kata, okey tadi dia guna gelana. Tak tahu guna gelana tu kat mana. Tuan Afnan buat skrip yang macam tak tahu tu ya. Okey, jom kita mula Tuan Afnan ya. Okey. Sekarang ni kongsikan apa yang boleh dikongsikan Tuan Afnan. Okey, Tuan Afnan dengar suara saya? Dengarlah. Ada yang kata putus. Mungkin kita buat demo ni dengan cara perlahan-lahan agar insyaAllah dengan suara kita ni dapat membantu tuan-tuan perempuan, para pendengar semua memahami apa yang kita cuba sampaikan. Okay? Alright, okay. Baik, jom kita mula ya Tuan Afnan. Alright, okay. Sekarang ni kita mula, okay. Kongsikan apa yang Tuan Afnan ingin kongsikan, dipersilakan. Saya rasa sangat marah saya. Oh marah. Okey Tuan, kalau marah itu ada di mana di bahagian tubuh badan Tuan? Marah, saya rasa marah. Saya pun tak tahu. Saya malas tengah ni. Okey. Jadi tuan-tuan, kalau klien tu dalam keadaan tak tahu macam mana, dia memang tak boleh dah. Nak boleh tahu, dia nak fikir dah dekat dalam keadaan tersebut. Masa ni lah kita gunakan excusing. Masa ni lah kita gunakan giling-giling tersebut. Macam tu tuan-tuan ya. Kalau dikata ada dekat tubuh badan. Contoh tuan nak bagi tahu dekat mana. Contoh boleh cakap dekat hati. Okey. Marah tu ada di mana? Oh, di hati. Okey. Berapa skala 0 hingga 10 marah tersebut? Sangat marah. 10. Oh, 10. Okey. Baik, kalau marah itu seperti benda, dia seperti apa? Besi. Itulah tak tahu. Tak boleh nak fikir kata. Tak nak fikir. Okey. Bila dia tak boleh nak fikir, terus dia kita nak screening. Okey, macam ni lah Tuan Afnan. It's okay. Kita ada satu teknik untuk kita redakan tuan punya kemarahan tersebut. Okey. Baik, Tuan mau apa daripada kemarahan tu sekarang Tuan? Saya nak kemarahan saya hilang. Okay, good. Nak hilangkan kemarahan tersebut. Okay, mudah saja Tuan. Tuan akan melakukan neck squeezing. Neck squeezing ni adalah bila kita pusing ke kanan. Okay, pusing ke kanan. Pusingkan ke kanan pelan-pelan. Tarik nafas. Boleh tarik nafas lepas pun boleh. Dan kita ke kanan. Sampai dah tak boleh. Tak pusing lagi. Macam tu. Boleh? Begitu juga dengan ke kiri. Kemudian ke atas. Dan juga ke bawah. Boleh Tuan? Jom kita mula. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, sekarang ni Tuan Afnan menyatakan kepada saya yang Tuan Afnan ini marah. Okey, jadi dalam keadaan tersebut mari kita lakukan neck squeezing. Okey, tarik nafas, pusingkan pelan-pelan kepala ke kanan.
pelan-pelan ke kanan, pegang betul-betul marah itu, pegang betul-betul marah itu, pegang betul-betul marah itu, pegang betul-betul marah itu, sampailah sudah tidak boleh berpusing lagi, pegang betul-betul kemarahan itu, pegang betul-betul marah itu, sampailah ke penghujung, sampailah ke penghujung, sampailah ke penghujung, sampailah ke penghujung, sampailah ke penghujung. Okey, pegang betul-betul marah itu dan pelan-pelan jika sudah sampai ke penghujung dah tak boleh berpusing lagi, pelan-pelan ke depan, 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 pelan-pelan ke depan. Pegang betul-betul marah itu, pegang betul-betul marah itu, pegang betul-betul marah itu, pegang betul-betul marah itu, pegang betul-betul marah itu. Okey, sekarang ke kiri. Okey, pelan-pelan ke kiri, tarik nafas, lepas, tarik nafas, lepas. Pegang betul-betul kemarahan itu, pegang betul-betul marah itu, pegang betul-betul marah itu, pegang betul-betul marah itu, sampailah ke penghujung sampai tidak boleh lagi untuk melakukannya. Okey, pegang betul-betul marah itu, pegang betul-betul marah itu, pegang betul-betul marah itu, pegang betul-betul marah itu. Okey, baik, pegang betul-betul marah itu, pegang betul-betul marah itu, pegang betul-betul marah itu. Jika sudah sampai penghujung dan tidak boleh lagi, teruskan ke depan. Okey, pandang ke depan pelan-pelan, depan. Okey, pegang betul-betul marah itu, pegang betul-betul marah itu, pegang betul-betul marah itu, pegang betul-betul marah itu, pegang betul marah itu. Okey, sekarang naik ke atas, pelan-pelan naik ke atas. Okey, sampailah mendongak itu sudah tidak boleh lagi. Okey, maka kita bersedia untuk ke depan. Okey, baik, pegang betul-betul marah itu, pelan-pelan mendongak. Okey, pelan-pelan mendongak. Okey, pegang betul-betul marah itu, 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 pegang betul-betul marah itu. Okey, dan ke depan balik semula, pegang betul-betul marah itu. Okey, sekarang tunduk semula Tuan Afnan sehingga sudah sampai tahap yang sudah tidak boleh menundukkan kepala lagi. Pegang betul-betul marah itu, 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 pegang betul-betul marah itu. Okey, jika sudah sampai ke penghujungnya naik ke atas, okey, pegang betul-betul marah itu, pegang betul-betul marah itu, pegang betul-betul marah itu, pegang betul-betul marah itu. Okey, good, very good. Okay, how do you feel now, Tuan Afnan? Wah, saya dah lega. Good, very good. Jadi macam itulah Tuan yang dipanggil sebagai memory clapping dan juga neck squeezing. Kedua-duanya adalah teknik yang sangat mudah untuk dikuasai hanya dalam tempoh 3 hari. Yang mana tuan-tuan, bila ia dikuasai dan terus boleh merawat. Dan terus boleh merawat. Jadi dekat situ tuan-tuan yang dikasih sekalian, kita tengok kepada apa kata klien daripada apa yang kami telah merawat dalam kes ini. Hanya sebahagian daripada klien je lah yang berkongsi dalam waktu WhatsApp, sebab ada lebih ramai klien lagi yang memang tidak bersedia untuk kes-kesnya dikongsikan. Yang paling best tuan-tuan dekat dalam bab berkaitan dengan bila kita belajar tentang yang dipanggil sebagai CTC ni tuan, merawat dengan CTC ni, klien tidak perlu untuk bercerita tentang perkara-perkara yang lebih-lebih. Contoh tuan-tuan. Okey, contoh. Cik, saya sedih. Kita terus tanya, jadi awak nak apa sekarang? Saya nak hilangkan sedih. Macam tu je tuan. Kita tak perlu, okey, apa sebab sedih, apa sebabnya, tidak tuan. Sebab dalam pembelajaran CTC ni, kita perlu berhubung dengan apa yang dia nak. Apa yang dia nak pada masa tersebut. Okey, jadi apa yang dia nak itu adalah membuang perasaan tersebut dan next squeezing ini dia memang mengajar kepada kita macam mana untuk kita mempelajari teknik untuk merawat kes-kes seperti itu. Okey, tuan-tuan yang dikasih sekalian, saya cuba sharing namun belum lagi masuk ke dalam. Okey, baik. Okey, jadi dalam keadaan tersebut tuan-tuan, kita tengok kepada apa kata peserta, kata klien. Ini adalah kes percintaan satu kantor, satu pejabat. Yang mana bila berlaku masa bercinta memang seronok, tetapi bila dah bergaduh, maka sudah tidak seronok untuk bekerja satu pejabat. Adakah ini benda yang biasa berlaku dekat dalam pejabat di sektor awam dan sebagainya? Jawapannya adalah ya. Maka dalam keadaan tersebut, adakah penting
orang tersebut ada depan mata kita, ataupun yang penting kita menguruskan emosi kita bila berdepan dengan dia. Dan inilah yang ada dekat dalam kaedah CTC. Kita buang perasaan dia terhadap lelaki tersebut dan akhirnya dia boleh datang bekerja. Tuan-tuan, saya merawat ni tengah-tengah malam dan selepas 2 hari beliau ke pejabat, dan bila sampai ke pejabat, tuan-tuan, selepas daripada 2 hari itu, dia perasaan itu hilang. Bahkan dia buat sendiri dia punya clapping tersebut, yang mana benda tersebut kadang-kadang sesekali datang. Ya tuan-tuan, sesekali mesti datangnya. Maka dekat dalam keadaan tersebut dia terus clapping dan menyebabkan gerak kerjanya power, performance-nya power, dan dia terus dapat meningkatkan prestasinya sebagai seorang yang cemerlang di tempat kerjanya. Okey, itu adalah berkaitan dengan testimoni yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan, ini adalah kes bagaimana seorang wanita yang jumpa dengan saya yang mana dia digasak oleh sekeliling dan persekitaran untuk bercerai. Dia digasak oleh keliling bercerai sehingga kan dia kata, alamak, alamak, tak tahulah macam mana nak macam mana nak nak hadap benda-benda seperti ini lagi. Macam tu. Dan akhirnya untuk dia membuat keputusan, untuk dia buat keputusan tersebut, dia perlu membuang emosi-emosi yang dia ada terhadap suami dia. Dan dia datang tu, tuan-tuan, dia punya tahap nak bercerai tu 7 daripada 10. 3 je tinggal, tuan-tuan. 3 je tinggal, tuan-tuan. Dan alhamdulillah dengan kita buang emotion yang ada tersebut, dekat situlah yang menyebabkan dia telah mengambil keputusan untuk kembali bahagia bersama dengan sang suami. Ya tuan-tuan, minggu lepas saya berhubung balik dengan beliau dan beliau masih lagi konsisten dengan keputusan untuk kembali kepada suaminya. Tuan-tuan, sebab tu dekat dalam bab ini kuasai CTC sepenuhnya. Ramai, banyak bahtera rumah tangga yang boleh kita bantu asalkan jodohnya itu masih ada. Okey, namun adakah kita betul-betul dah kuasai satu ilmu untuk membantu mereka untuk bercerita tentang jodoh? Ya tuan-tuan, sebab dalam perkahwinan dan dalam pekerjaan dan dalam belajar dan dalam apa juga keadaan sekalipun, emotion 80%. 20% saja adalah kemahiran, pemikiran dan sebagainya. Sebab itu yang kena di-cleansingkan adalah hambatan-hambatan yang boleh menyebabkan dia membuat satu keputusan yang akhirnya menyesal di suatu hari nanti. Itu sebab tuan-tuan, kuasai CTC. Okey, kemudian tuan-tuan, dekat dalam bab ini tuan-tuan, ini juga adalah pelayaran bahtera rumah tangga. 9 tahun tuan-tuan mencari solusi dalam kehidupan rumah tangganya. Lebih-lebih lagi tuan-tuan, beliau ini sorry tuan, ini pula. Yang ini adalah isu seorang seorang lelaki yang mana dia mempunyai satu tekanan kehidupan sejak 2019. Ya, dan dia telah dia telah pun selesai rawatannya itu alhamdulillah. Selepas beberapa minit kita melaksanakan perkara tersebut. Tuan-tuan, saya rasa kalau tuan-tuan tengok dekat dalam Facebook saya, tuan-tuan, ada seorang tadi, ada seorang, dia mencari solusi kehidupan rumah tangga dia selama 9 tahun, tuan-tuan. Ini yang saya cerita tadi. Yang mana tuan-tuan, kebetulan dengan bahtera yang dipukul badai, tiba-tiba pula kedua-duanya ini terlibat dengan frontliner dekat dalam pandemik COVID ini, tuan-tuan. Pandemik COVID ini. Dan tuan-tuan, alhamdulillah beliau menyatakan bahawa 9 tahun dia mencari solusi. Syukur dengan Allah Subhanahu Wa Taala dapat penyelesaiannya itu dengan izin Allah melalui teknik CTC. Tuan-tuan, saya nak tanya, masa saya rawat beliau, saya tengah buat apa? Jawapannya tuan-tuan, saya tengah sambil-sambil menggunting-gunting
daun-daun buruk dekat pokok-pokok bunga saya di taman. Mengemas-ngemas kini pokok-pokok bunga saya di taman rumah saya. Maknanya tuan-tuan, benda tersebut boleh buat sambil je tuan-tuan. Akrab. Kalau tengah masak, ada orang minta tolong. Tak apa, akak pakai online, akak pakai earphone ni. Cakap, kau nak apa? Itulah kak, saya tengah sedih. Okey, sedih tu ada dekat mana? Saya masak aja tuan-tuan. Maknanya ramai orang yang boleh dibantu. Tuan-tuan, semalam saya dihubungi oleh seorang yang nak pergi swab test tuan-tuan. Dia nak pergi swab test, dia punya takut, Masya Allah tuan-tuan. Okey, jadi bila dia pergi swab test tuan-tuan, dia kata, saya tanya, okey, apa emotion yang ada pada diri awak? Dia kata takut yang gila, menggila ketakutan tersebut. So, sambil dia drive menuju ke tempat swab, dia pun buat macam ni je tuan. Dan menyebabkan dia berasa tenang. Dan tenang tu tuan-tuan, lagi dia tenangkan apabila dia dapat keputusan bahawa swab testnya itu adalah negatif. Sebab dia buat yang hidung saja, dia tak buat yang tekak. Alright. Okey. Kemudian tuan-tuan, yang ini juga, ini adalah yang sakit gigi yang dikongsikan oleh Tuan Afnan tadi. Ini sambil-sambil drive je tuan-tuan. Sambil-sambil drive je. Tiba-tiba tengah bawa kereta tuan-tuan, ada panggilan telefon. Dan bila buat panggilan telefon, dia kata sakit gigi tuan. Tolong tuan. Okey, saya kata okey, saya lepaskan dulu abang polis sebelum daripada tol. Abang polis yang sebelum daripada tol lah yang buat SRJ itu kan. Sekatan Jalan Raya, SJR. Tuan-tuan, lepas daripada SJR tersebut, okey, masuk je highway, saya pun terus. Okey, melakukan teknik painkiller ni dan alhamdulillah beliau dapat pergi selepas itu ke klinik. Alright. Okey, baik, yang ini tuan-tuan adalah kes LGBT. Yang mana tuan-tuan, bila saya buat ceramah dekat mana-mana agensi ataupun IPT tuan-tuan, antara tajuk saya pada motivation, leadership, communication dan sebagainya tuan-tuan, antaranya adalah taklimat berkaitan dengan dipanggil sebagai ketagihan seksual dan juga LGBT. Dan saya ke IPT beliau, saya rasa dalam 2-3 tahun yang lepas pun. Dan macam biasa mereka akan take note dan simpan nombor saya. Tuan-tuan, paling lama saya jumpa adalah di mana sekumpulan sekumpulan mereka yang ditangkap oleh sebuah jabatan agama dan diceramahkan. Dan kebetulan saya menjadi salah seorang daripada panel ceramah. Dan saya perkenalkan saya merawat kes-kes seperti ini. Lepas 5 tahun mereka mencari kami. Mencari kami, okey, saya dah bersedia untuk berhenti sekarang. Masya Allah tuan-tuan. Masya Allah. Okey, yang ini tuan-tuan, dia adalah seorang tomboy dan menjadi mangsa cabul semasa kecil. Tentu sebab tu tuan-tuan, bila dalam mana-mana training, saya sangat-sangat tekankan, cek betul-betul anak-anak ada terlibat ataupun tidak dalam keadaan mereka itu pernah dicabul atau dibuat perkara-perkara tersebut. Antara cara yang di dalam program saya buat adalah dengan melukis tuan-tuan. Ada orang, ada pokok, ada orang, pokok dan juga orang, pokok dan rumah. Tuan-tuan. Dan yang terkini saya jumpa tuan-tuan, dia kata dia umur 16 tahun, umur 21 tahun baru dia dipakai oleh cikgunya tuan-tuan. Rupanya tuan-tuan, dia terlibat dengan seksual apabila dia buat lukisan tersebut. Saya kata, rasa awak ada terlibat ni masa kecil. Barulah dia trigger yang masa umur dia 6 hingga 7 tahun, dia ada buat benda-benda seperti itu dengan sepupunya. Jadi maknanya tuan-tuan dekat dalam bab ini, maksudnya mereka sebenarnya boleh dibantu. Dan syukur tuan-tuan, dengan hanya menggunakan 4 kali, dia sudah boleh membuat keputusan untuk menghilangkan cinta, memori seks dan juga 2 letusan emosi. Apa maksud letusan emosi? Contoh, ada suatu hari tuan-tuan saya tengah drive, ada seorang daripada klien dia kata dia sakit perut yang menggila. So kita buat terapi. Okey, bila kita buat terapi tuan-tuan dah buat terapi, pada masa tersebut kebetulan dia adalah ex klien saya.
Jadi saya pun bersembah lah cerita pasal okay, macam mana dia punya kehidupan sekarang apa semua tu tuan-tuan. Dan pada masa tersebut tuan-tuan, apa yang berlaku? Tiba-tiba dah bersembah dalam 7-8 minit tuan-tuan, dia kata, okay, rasa perut panas lah. Itu dipanggil sebagai abreaction ataupun dipanggil sebagai letusan emosi lepas kita merawat. Dan kita buat CTC lagi sekali tuan-tuan, masa tu saya buat memory clipping juga, dan alhamdulillah kepanasan dalam perutnya itu pun hilang. Jadi maknanya kan tuan-tuan dalam bab ini, teknik yang mudah, langkahnya yang mudah, senang dikuasai, bahkan boleh dipelajari sepenuhnya secara online. Ya, batch kami yang kami ajar baru ini tuan-tuan sepenuhnya dengan menggunakan online, bahkan praktikalnya pun pakai online. Ya, sebab zaman pandemik, better kita sokong apa yang sedang dibuat sekarang, penjarakan sosial, elakkan daripada kita bertemu dengan klien dan kita tidak tahu siapa yang kita rawat itu ada coronavirus ataupun tidak. Okey, baik, begitu juga tuan-tuan, ini adalah kes yang antara yang terkini malam tadi saya dapat tuan-tuan. Apa dia tuan-tuan? Yang ini adalah beberapa minggu yang lepas, beliau ni dia nak sangat makan sayur. Sebab apa dia nak makan sayur? Sebab bila mak dia makan sayur saja, ya, bila maknya makan sayur, masak sayur, dia akan menolak. Dia nak jadi anak yang solehah tuan-tuan. Dia nak jadi anak yang solehah. Namanya dia perempuan lah tu. Kesian mak masak, kita tak boleh makan sayur. Tuan-tuan, apa yang terjadi pada dia, kita pun buat untuk dia boleh makan sayur tuan-tuan, dan dia tepuk lagi. Tuan-tuan nak tahu, antara makanan kegemaran dia nak sangat makan apa? Dia nak sangat makan popiah. Dia nak sangat makan popiah tuan-tuan. Namun popiah dalamnya ada apa? Dalamnya adalah sayur. Tuan-tuan, hasil daripada rawatan ini, inilah yang dia kongsikan semalam tuan-tuan. Dalam pukul 10.49 malam tadi. Dia kata, Assalamualaikum K, apa khabar? Saya nak bagi tahu sejak rawatan kita tempoh hari dengan menggunakan KSCC, saya makin suka makan sayur. Saya boleh habiskan 5 popiah berintikan sayur. Wow. Tuan-tuan, dekat dalam bab tersebut tuan-tuan, itu malam tadi. Sebab dia punya teruja boleh makan popiah yang sedap, yang memang menjadi viral. Dan dia memang nak sangat makan sayur tersebut. Jadi maknanya dekat dalam bab ni tuan-tuan, CTC ni boleh dikreatifkan, dan namanya pun creative trauma cleansing. Maka dia boleh dikreatifkan untuk apa-apa saja tujuan yang kita mahukan. Dan tuan-tuan, salah seorang daripada kami punya alumni yang baru ni, Sabtu Ahad baru ni, beliau adalah seorang yang sedang ambil master dalam bidang counselling, dan banyak namanya adalah IR Kazrin Dusri. Engineer Kazrin kan. Yang mana beliau tuan-tuan, dia punya klien sampai ke Brunei, sampai ke Sabah Sarawak tuan-tuan. Dan habis saja daripada kelas, beliau terus menggunakan teknik CTC bagi satu kes MDD. MDD ni adalah Major Depression Disorder. Okey. Jadi adik tersebut merasakan kesedihan berada di hati. Objek yang dibayangkan adalah sebuah botol yang berisi dengan air. Tuan-tuan, Masya Allah. Ini namanya metafor. Air itu adalah emosi yang terpendam sehingga melimpah. Dengan teknik memory clipping, air yang berada dalam botol itu tak berkurangan peringkat demi peringkat sehingga botol itu kosong. Dengan izin Allah, adik tersebut merasa tenang dan emosi yang dipendamnya telah hilang. Terima kasih kepada Mr. K, Tuan Afnal serta founder Pak Jumala atas ilmu yang amat bermanfaat. Jadi tuan-tuan, itulah yang kami dapat kongsikan, bagaimana ia sangat efektif, mudah dikuasai, mudah untuk merawat. Merawatnya semudah apa? Tepuk-tepuk, giling-giling. Bila masa boleh buat, sambil-sambil tuan-tuan boleh buat hobi tuan-tuan. Jadi Allahu Akbar, macam saya petang-petang tuan-tuan saya berkebun lah, anak peneroka tuan-tuan. Jadi bila dalam keadaan tersebut, sambil-sambil tu boleh melayan klien-klien yang sedia ada. Tuan-tuan, dekat luar sana terlalu ramai orang yang perlu dibantu. Dan CTC menghidangkan kepada tuan-tuan untuk teknik untuk tuan-tuan membantu dengan semudahnya. Terima kasih. Saya serahkan balik kepada sahabat saya, Tuan Afnan.
Terima kasih Mr. K atas perkongsian tentang teknik bagaimana melakukan CTC. Tepuk-tepuk, geleng-geleng, sudah sembuh. Namun dia yang bukan bomoh ataupun Mr. K biasa akan menggunakan merawat emosi secara semudah ABC. Itulah dia rawatan CTC ataupun Creative Trauma Cleansing yang kami perkenalkan khusus kepada tuan-tuan, perempuan, sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian. Dan juga Mr. K, kita nak raikan juga sahabat kita daripada Surabaya, Ibu Niken juga ada bersama dengan kita di ruangan chat di bawah ini. Okay, selamat datang Ibu, atas sokongan Ibu. Baik, sekian saja persembahan pada kita dan juga untuk makluman serta kita untuk makluman semua para hadirin, tuan-tuan perempuan yang dikasihi sekalian, kami akan membuka soalan sekiranya ada. Tuan-tuan perempuan, sahabat-sahabat yang dikasihi, bolehlah mengutarakan persoalan apa yang ingin ditanya di ruangan chat di sini dan juga insya-Allah kami akan menjawabnya bagi memenuhi apa sahaja persoalan yang ingin ditanya. Mungkin ada antara sahabat-sahabat tuan-tuan perempuan yang mengalami gangguan siaran tadi kerana ada yang kata video tak berapa jelas, ada kata mungkin suara kami tersekat-sekat. Sekiranya ada apa-apa persoalan yang inginkan penjelasan serta pencerahan, kami mengalu-alukan sebarang persoalan ataupun pertanyaan pada ruangan chat. Dipersilakan. Okey, terima kasih banyak kepada Tuan Haji Afnan dan juga Tuan Haji Haril. Ada satu soalan awal semasa demonstrasi clapping tadi daripada Tuan Haji Syahrudin Haji Yusof. Beliau bertanya, adakah lebih efisien galing kepala? Arah mana lah lebih efisien? Ke kiri atau ke kanan? Bermaksud dia nak tahu tertib lah panduannya. Kalau kiri ke kanan dulu ke? Mungkin itu soalan-soalan yang bangkitkan. Itu satu soalan. Boleh jelaskan sikit? Sebab demo dah buat tadi. Ada Syed? Yeah. Alright. Soalannya adalah mana yang lebih efektif ya, Tuan Haji Asrullah? Ya, soalan daripada Tuan Haji Syahrudin dia bertanya. Sebab cara gaya Tuan tunjukkan tadi tu, sekejap kanan, sekejap kiri. Bagi saya 4 kali pandang, ikut mana yang sakit dulu. Okay, mungkin Tuan Haji dapat boleh tunjukkan. Ya. Okey, dalam keadaan tersebut teman-teman, Tuan Haji, yang kita boleh buat adalah kita boleh buat ke kanan, lepas tu ke kiri, ke atas, ke bawah. Elok dicukupkan. Katalah mulakan dengan kiri dulu. Lepas tu kita ke kanan. Baru kita naik atas atau ke bawah. Contohnya, nak kiri dulu, ke kanan. Kemudian ke bawah, lepas tu ke depan, naik atas. Macam tu. Stationnya tetap di depan. Macam tu. Jadi maknanya yang mana bahagian sekalipun dia depan untuk melakukan. Alright. Okey, Alhamdulillah. Terima kasih. Saya mengucapkan terima kasih kepada seorang penonton kita ni, Puan Siti Zuaidah binti Muhammad Yusof, yang telah mengongsikan apa yang Mr. K ceritakan tadi itu dalam teks, dan rasa kawan-kawan sahabat-sahabat kita yang tengok ni boleh tengok kaedah yang ditunjukkan oleh Mr. K tadi. Alhamdulillah. Yang lain tu kita buka lagi kalau ada soalan daripada ni, kalau ada. Ada soalan yang hantar personal WhatsApp dengan saya. Maybe beliau malu nak ni. Okay, cakap kalau ada yang tengah mengalami kesedihan, adakah kita boleh bantu untuk menepuk-nepuk pipinya ataupun memang owner badan sendiri yang kena buat? Baik, okay. Terima kasih kepada yang bertanyakan soalan. Menarik soalan tersebut ya. Apabila kita menyebut tentang menepuk-nepuk ni, seseorang yang mengalami menepuk-nepuk ni, dia bergantung kepada situasi. Sekiranya betul yang dalam mengalami kesedihan tersebut tidak mempunyai sebarang masalah untuk kita menepuk dia, okey, dan boleh diteruskan. Dan sekiranya yang menepuk adalah berlainan jantina, okey, dan dia perlu dirawat untuk mengatasi keadaannya, dia bolehlah bertepuk sendiri. Namun alternatifnya yang terakhir, sekiranya dia tidak boleh menepuk kerana keadaannya terlalu sedih, boleh juga menggunakan, kita pinjam teknik neck squeezing tersebut dan kita guide dia untuk dia buat. Asalnya tadi macam yang Mr. K kongsikan,
kita tak tahu kat mana letaknya emosi, kita tak tahu kat mana letaknya sakit, dia pun tak dapat nak meletak skala dia berapa. Namun untuk kreatif trauma, dan namun ini adalah kreativiti kita, bagaimana kita nampak okey, kita akses, kita tengok situasi Kimberland Argentina, kita tak boleh tepuk, nanti timbulnya fitnah. Jadi bagaimana kita buat, kita akan guide dia untuk geleng-geleng, angguk-angguk, geleng-geleng, dan insya-Allah ianya boleh membantu untuk mengurangkan keadaan emosi tersebut dan meredakannya. Wallahualam. Terima kasih atas soalan yang diberikan. Okey, alhamdulillah. Dan masa sama juga tadi Cik Ros dah masukkan video yang terputus-putus di awal Tuan Abdan tunjukkan tadi tu. Kita masuk dalam share nanti insya-Allah. Dan bagi sahabat-sahabat yang mengikuti terputus-putus tadi seperti mana teguran tadi tu, insya-Allah boleh lihat dalam YouTube nanti insya-Allah. Okey, ada lagi Cik Ros? Ada soalan-soalan yang soalan yang saya dah terima lah, tak ada lagi soalan, tapi untuk yang adakah video ni boleh diulang. Oh ya, this is a live recorded live stream. So yang mana yang tak join dapat join kita daripada awal tadi, boleh tengok bila-bila masa. So kalau yang nak berhubung dengan Tuan Khairil, boleh, saya ada letak nombor telefon Tuan Khairil bawah kalau nak jemput Tuan Khairil dan Haji Hafnan untuk buat in-house training di kementerian ataupun agensi, boleh hubungi mereka berdua. So this is I guess very useful for us untuk yang kaedah yang paling mudah untuk kita rawatan emosi kita. Memang saya dengar tadi pun memang menarik. So kalau ada soalan lagi boleh komen ni sebelum kita ended up this live stream. So daripada Tuan Khairil and Haji Hafnan, any orang cakap yang kata-kata sebelum boleh share sebelum kita end up this session? Okey, silakan Tuan Hafnan. Okey, untuk pengetahuan serta makluman semua sahabat-sahabat tuan-tuan perempuan yang dikasihi sekalian, ramai orang mencari apakah kaedah yang mudah, apakah kaedah yang dapat kita membantu orang lain, terutama sekali pada musim COVID ini. Kerana ramai yang mengalami depression, ramai yang mengalami tekanan, ada juga yang mengalami anxiety, hingga kan nak keluar sikit-sikit guna hand sanitizer. Okey, kerana terlalu takut dengan keadaan persekitaran sekarang. InsyaAllah dengan adanya ilmu CPC ini, kita mampu untuk membantu mengurangkan keadaan anxiety dan juga keadaan stres di kalangan masyarakat Malaysia. Kerana kalau kita tengok statistik, ianya agak membimbangkan bagaimana telah dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan, kalau tak salah saya dalam bulan 8 atau bulan 9 tahun lepas, dia menunjukkan keadaan stres level bagi para penduduk Malaysia ni semakin membimbangkan dan semakin tinggi. Dan juga yang nampak muka sekarang ni, terutama sekali dalam musim COVID ini, yang sangat-sangat stres adalah golongan pelajar dan juga golongan cikgu-cikgu. Masya Allah, cikgu-cikgu, ada cikgu-cikgu ni sangat-sangat komited dan benar-benar ingin membantu anak murid dia untuk memastikan mereka tidak tercicir. Namun disebabkan keadaan COVID ini, pergerakan menjadi terbatas dan juga suasana menjadi terbatas. Tapi cikgu tetap berkomited, tetap ingin menyumbangkan serta menghibur anak bangsa. Dan mereka ada kalanya menjadi sangat-sangat tension, sangat-sangat stres dengan situasi tersebut. Begitu juga para pelajar. Jadi kami harapkan apa yang kami kongsikan ini memang dapat dapat digunakan dan juga dapat membantu orang ramai, khususnya dalam cleansing atau membuang emosi-emosi yang sedang membelenggu. Sekian daripada saya. Dan seterusnya silakan. Okey, sedikit daripada saya. Perkara paling utama dalam kehidupan manusia ini adalah berkaitan dengan emosi. Tatkala emosinya itu sejahtera, maka sejahteralah manusia itu. Maka dalam keadaan tersebut, satu teknik yang antara yang termudah yang pernah saya temui sepanjang melaksanakan rawatan mental and emotion, ya, maka yang saya temui antara yang termudah adalah dengan menggunakan kaedah CPC ini. Okey, dan sebagaimana saya memberitahu, semudah saya sambil-sambil drive, semudah sambil-sambil saya berkebun di taman saya dan sebagainya, maka dekat situlah yang menyebabkan kita rasa Masya Allah,
Ya, dengan teknik CTC ini kita wajar untuk dikuasai oleh setiap orang. Khususnya kalau ini adalah majlis akrab kebangsaan, para akrab adalah wajar untuk menguasainya sekarang. Terima kasih. Terima kasih banyak Tuan Haji Afnan dan Tuan Haji Khairil. Perkongsian yang sangat menarik. Yang mana bukan satu aspek. Seperti kes sakit diri sendiri boleh rawat, kes keluarga, pasangan, cinta rakan sepejabat, LGBT dan berbagai-bagai lagi. Cuma kita mungkin boleh berbagi lagi di semasa-semasa tentang sistem internet kita lah masa kalinya ni. Itu yang daripada tegur. Saya tengok teguran daripada peserta kita ataupun penonton-penonton kita ada masalah macam sangkut. Suara okey, video yang punya teks okey. Cuma sayangnya masa video tu ada sangkut sikit. Dan bila mana Tuan Haji Khairil minta Tuan Haji Afnan gayakan tu pun ada tersangkut-sangkut sikit. Itu mungkin ada masalah talent kita barangkali. Tak apa, walau bagaimanapun saya berkongsi sangat. Apa perkongsian yang diberikan oleh pakar kita pada hari ini amat menarik. Perkongsian yang mana orang kata cara mudah dalam keadaan pandemik COVID kita ni, kita boleh merawat tanpa kos yang tinggi, kita boleh merawat sendiri. Cuma perhatian saya adalah carilah guru yang betul, bukan guru yang salah gunakan ilmu. Okey, kerana ilmu ni boleh diguna berbagai-bagai. Namun begitu, dalam perkongsian saya di penghujung ni, saya mengucapkan berbagai banyak terima kasih pada Tuan Haji Afnan dan juga Tuan Haji Khairil di atas perkongsian namanya. Dan selepas ni insyaAllah rakan-rakan, sahabat-sahabat yang berminat boleh mengikuti pada Facebook mereka lepas nanti insyaAllah. Sebagai perkongsian akhir, saya nak berkongsi macam mana saya cerita pada Tuan Haji Khairil, iaitu 4 perkataan yang selalu akan menyebabkan kita rasa lega. Perkataan yang rasa seronok ni bila mana kita melakukan sesuatu ialah, saya teringat orang utara, dia punya bahasa yang paling mudah ialah dia kata apa? Saja. Okey, yang kedua ada apa perkataan ni apa? Nanya. Yang ketiga, lega. Yang keempat, tak apa. Sebenarnya saya kena kronologi seperti cerita 4 perkataan itu saya teringat semasa Malaysia menjadi tuan rumah COGEM satu tempoh masa dahulu, di mana diadakan di Langkawi, dipahamkan masa tu Langkawi dihias siang malam bagaikan siang, siang bagaikan malam. Jadi kebetulan ada seorang pakcik tu, saya nak kongsi cerita sikit lah. Naik gerek, orang utara panggil gerek ni basikal. Kalau Tuan Haji Afnan, orang mana Tuan Haji Afnan? Saya orang Kelantan. Oh, kata tak lain jauh tu. Dia tak air naik gerek tak. Okey, dia naik basikal, lalu depan balik polis. Tiba-tiba polis ada depan tu berdiri tengok pakcik ni naik basikal tak pasang lampu. Maka dia tegurlah pakcik tu. Pakcik, kenapa tak pasang lampu? Maka apa jawab pakcik tu? Saja. Tak boleh pakcik, malam-malam tak pasang lampu, bahaya. Boleh tak masuk tangkap, masuk lokap. Ya ke? Nanya. Tapi tak apalah pakcik, pasal pertama kali saya tegur, saya nampak pakcik buat kesalahan, saya lepas lega. Jadi pakcik lepas ni jangan lupa pasang lampu. Tak apa. Jadi kesimpulannya adalah apa kita rawatan emosi semua dah tepuk-tepuk dan geleng ini seolah-olah buat kronologi yang sama. Pertama sekali kita rasa mula-mula kita rasa apa? Saja, macam tak ada apa-apa. Tapi bila kita melihat kes itu satu-satu, rupanya menimbulkan kesulitan pada diri kita sendiri. Iaitu kita rasa tanya dengan apa yang kita lakukan, apa yang berlaku pada kita. Namun begitu, bila mana kita tegur bahawa ada rawatan memperbaiki apa yang berlaku pada kita ni, kita rasa lega sangat. Dari keseluruhannya ialah kita tahu bagaimana mengubatinya. Rawatan emosi semua tepuk-tepuk dan geleng-geleng ini dengan cara angsur kita jadikan amalan kita boleh buat ni dan kita rasa dah menjadi satu kebiasaan, jadi menjadi satu yang dah tak apa-apa lagi dah. Isu macam mana sekalipun insya-Allah kita boleh atasi bersama-sama. Jadi itu sebagai penutup pada cerita saya, iaitu apa saja masalah yang kita hadapi, kita ingat perkataan utama yang kita rasa ialah pertama sekali kita rasa macam kita nanya. Sebenarnya tidak pun. Kita rasa macam itu lega. Lega pasal apa? Dapat mengatasi masalah kita buat. Jadi dengan apa yang kita lakukan itu insya-Allah mudah-mudahan perkongsian yang diberikan oleh Tuan Haji Afnan dan juga Tuan Haji Khairil pada sesi rawatan emosi seperti itu semudah tepuk dan geleng ini akan bermanfaat yang masing banyak insya-Allah. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Amin. Saya bagi penelitian mohon maaf kepada sahabat-sahabat kita yang mengikuti dalam Facebook kita ada masalah dan sebagainya. InsyaAllah kita Encik Ros akan bantu lepas itu memastikan maklumat yang dikehendaki oleh peserta kita, penonton kita dapat dibekalkan dalam Facebook kita insyaAllah. Jadi sebagai akhirnya maafkan saya, saya terpandang ada satu satu soalan yang mungkin kita tidak agak lebih baik kita selesaikan kerana ini agak serius juga di masa apa yang telah diutarakan oleh Puan Amy.
Minta maaf Tuan Haji. Kalau Tuan Haji izinkan untuk Silakan, kita silakan. Saya pun belum terlupa juga tadi. Ada soalan mungkin Cik Ros tak perasan tadi. Ada soalan daripada penonton yang mana Tuan Haji Afnan. Boleh Tuan Haji Afnan bacakan Cik Rozi ke? bukan ini daripada Cik Puan Amy. Okey. Assalamualaikum Tuan Haji. Bagaimana untuk mengatasi masalah anak yang sering menyalahkan diri sendiri dan menyesali dengan kisah-kisah yang lalu semasa alam persekolahan? Sekian, terima kasih. Okey, cantik. Memang cantik tu. Silakan Tuan Haji. Silakan. Syekh, mungkin Syekh boleh kongsikan tentang ni? Okey, kalau dalam isu ni kita akan buat begini kepada anak beliau, yang mana kita akan berkata, katalah namanya Aminah, namanya Aminah. Jadi kita kata, okey Aminah, apa yang mendorong awak menyalahkan diri sendiri dan menyesali dengan kisah-kisah yang lalu? Okey. Jadi dekat situ tu mungkin dia akan jawab, dia akan kata penyesalan. Okey, penyesalan, bila kamu rasa penyesalan itu apa emosinya? Emosinya adalah sedih. So apa yang kamu mahukan daripada sedih itu sekarang? Saya mau hilanglah sedih itu. Jadi maknanya dekat dalam tu kita akan buang emotion yang melitupi situasi itu. Apa situasi dia? Penyesalan. Dan penyesalan itu hasil daripada apa? Daripada isu-isu semasa dia berada di alam persekolahan. So bila emosi ini yang melitupi itu hilang, maka penyesalan ini pun dia sekadar istilah penyesalan. Emotion yang merangkumi dia itu sampai 80% yang menghambat kehidupan dia, yang menyusahkan dia untuk move on, pada masa itulah yang akan memudahkan untuk dia move on dengan kita buang emotion yang menjadi hambatan untuk dia keluar daripada rasa penyesalan tersebut. Jadi itu antara cara mudah, dan Puan Amy dipersilakan untuk hubungi saya ataupun Tuan Afnan dan kita boleh bantu. InsyaAllah. Alright. InsyaAllah. Terima kasih banyak. Kurang-kurangnya Tuan Haji Afnan bantu saya juga ni soalan daripada penonton. Saya tak perasan soalan dekor di hujung soalan itu. Sebab tu Tuan Haji Afnan boleh meneliti soalan kemudian tu. Jadi sekali lagi terima kasih. Ya. Soalan-soalan ni selalu di hujung Tuan Haji Khairil dan juga Tuan Haji Afnan. Kerana peserta kita telah menghayati penyampaian tuan-tuan sampaikan tadi. So mereka boleh relate, kaitkan dengan kes-kes yang berlaku bagi sendiri. Sebenarnya kita katakan tadi, sesi kita hari ini agak panjang. Jadi namun begitu, pada mereka yang ada masalah lagi, yang soalan-soalan boleh bangkitkan, kita berkongsi, boleh berhubung terus dengan Tuan Haji Khairil dan juga Tuan Haji Afnan, insyaAllah. Dan mereka ini sentiasa bersedia membantu. Saya tengok juga muka mereka ni, bila lagi, siapa-siapa lagi kami nak bantu ni. Orang yang suka menolong orang ni, insyaAllah Allah akan menolong mereka dan bantu mereka. Selamat maju jaya pada tuan-tuan berdua. Dan kita harapkanlah sesi kita ini insyaAllah diberkati Allah SWT. Sungguhnya baik daripada Allah SWT, yang salah itu saya sendiri. Mohon maaf zahir batin. Terima kasih sekali lagi ilmu edukasi yang baik menjadi baja, pokok tumbuh menjadi bunga. InsyaAllah hasil kita sama-sama kita menjaganya. Terima kasih banyak. Saya serahkan balik kepada terima kasih kepada Tuan Haji Khairil dengan Tuan Haji Afnan dan Tuan Haji Afsibullah untuk sesi SSM kita untuk siri keempat tahun 2021. Bagi menonton kita dari awal sehingga akhir, iaitu kita hampir 2 jam ya, kongsian daripada Tuan Haji Khairil dan Haji Afnan pada pagi ini. Terima kasih kepada dua panel kita. Terima kasih kepada penonton yang ada share posting ini. Semoga yang menonton pada pagi ini, ilmu yang dikongsikan pada pagi ini memberi manfaat kepada semua. Dan jika ada persoalan yang malu-malu kena tanyakan sesi ni, boleh WhatsApp sendiri Tuan Haji Khairil. Saya ada letak nombor dekat crawler dekat bawah tu, ataupun nak jemput beliau untuk in-house training ke apa, boleh hubungi beliau sendiri. Okey, sampai kita berjumpa lagi untuk next sesi minggu hadapan untuk SSM siri ke-5. Terima kasih untuk hari ini. Good day. Okay.